Dalam hujan renyai tuan dan perempuan. Assalamualaikum. Lapar pun Nina Bobo kembali lagi. Sesi kali ini tuan dan perempuan sangat-sangat special. Kerana kita berada ataupun bersama dengan seorang ikon horror Pantai Timur. Nina Bobo dan tim ke Pantai Timur. Sangat besar lapang di sini. Betul-betul di tengah-tengah hutan. Ilham ni bagi jadi takut tau. Tak pasal-pasal. Sebab dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, video kali ini kita akan berkongsikan pengalaman ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi bersama tim Nina Bobo yang mari daripada Penang, jauh lagi mari. Tapi alhamdulillah semua aktiviti yang kita jalankan berjalan dengan lancar dan selamatlah. Alhamdulillah, dan saya pun dengan Mak Yu sangat teruja dan cukup-cukup gembira kerana kita berjaya melakukan kolaborasi bersama dengan tim Nina Bobo. Sebenarnya pada permulaannya saya ada tawarkan kepada Abu ni untuk kita melakukan aktiviti eksplorasi di Hotel Atlantis ataupun The Lost Kingdom. Lepas tu secara eksklusifnya untuk supporters Nina Bobo pada malam ni, saya cuba nak membuat satu tawaran lah kepada Nina Bobo. Wow, ini nak melamar lah ni. Nak melamar, apa kata kalau kita cuba untuk berkolaborasi bersama. Wow, itu sangat menarik. Di mana tu kita nak pergi agaknya? Kalau ikut cerita daripada adik Nazrin tadi, kalau kita pergi ke Hotel Atlantis pun menarik. Johor. Hotel, Johor. Boleh. Saya wakil daripada Nina Bobo mengucapkan memberi jawapan ya lah kepada Osazuke Hikaru. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang di sebalik tabir lah. Yes. Okay. Tetapi kebetulan masa tu ada beberapa daerah di negeri Johor ni dikenakan zon merah. Jadi kita tak boleh nak pergi lah. Jadi tak berani kita nak pergi, tapi kita takut ada risiko yang sangat tinggi lah. Tapi alhamdulillah, orang kata perancangan Allah tu lagi baik, di mana secara kebetulan tim Nina Bobo dia ada syuting di Terengganu, dan masa tu lah Abu dia kontak OH ataupun dia kontak Amber untuk cuba pergi ke tempat-tempat yang terbiar. Tapi sebelum kita teruskan perkongsian pada malam ini, saya nak ambil sedikit masa lah untuk semua rakan-rakan ataupun supporter-supporter semua untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat. Seperti yang kita tahu, pesawat Sriwijaya SJ182 dikatakan hilang dari radar dan diketahui terhempas di tengah laut. Jadi saya nak minta kepada semua yang menonton video ini, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang terlibat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya harap keluarga masa yang terlibat ni daripada saudara-saudara kita di Indonesia semoga tabah dan kuat. Jadi kita kena ingat juga apa yang berlaku ni adalah kehendak daripada Allah dan ini adalah ujian daripada Maha Pencipta kita. Jadi insya-Allah kekalkan untuk positif dan sentiasa kuat. InsyaAllah akan ada ganjaran ni sama ada di dunia ataupun akhirat di atas tahap kesabaran kita. InsyaAllah. Okey, sebelum tu Amba ambil sedikit masa untuk memberi sedikit peringatan kepada rakan-rakan saya yang berada di luar sana. Seperti yang kita tahu, beberapa negeri sudah dilabelkan sebagai zon merah tentang COVID-19 ni. Jadi semoga duduklah di rumah, jangan keluar. Semoga semuanya sihat walafiat dan stay safe. Dan kepada frontliner, jutaan terima kasih di atas segala pengorbanan anda. Dan saya berdoa semoga Allah kurniakan segala rahmat dan keberkatan dan limpahkanlah segala rezeki kepada para frontliner yang masih lagi berjuang dan dok putus asa. Alhamdulillah. Okey, jadi berbalik kita kepada perkongsian pengalaman pada malam ni, di mana baru-baru ni kita ada melakukan aktiviti eksplorasi secara kolaborasi bersama tim Nina Bobo. Okey, kalau siapa-siapa yang terlepas pandang, di mana Amba dengan tim Nina Bobo ni sudah hampir 2 bulan lebih lah kita berkenalan secara maya ataupun media sosial, di mana Amba semua masuk dalam podcast tim Nina Bobo ni, mana masa tu dia menceritakan kisah-kisah serang apa semua, dan banyak kali jugalah Amba buat panggilan dan kongsikan segala pengalaman. Jadi masa itulah Amba kenal dengan lebih dekat dengan Abu, dengan Javi, Ustaz dan apa semualah. Jadi pada masa tu juga kita ada cuba merancang untuk melakukan aktiviti eksplorasi di Johor Bahru, tapi macam berkhabar tadi lah disebabkan ada PKP dan tertunda, dan alhamdulillah kita berjumpa di negeri Terengganu Darul Imam, di mana negeri yang sangat mempunyai jejaka yang sangat handsome lah. Cuma Mak Yo je lah yang pusing sikit, tak tahu sama ada dia tu manusia ke ataupun separuh, ataupun dia tu memang bukan manusia langsung. Jadi pada mulanya Amba rasa macam debor jugalah, sebab yelah kita ni bukanlah orang kata level-level otai-otai yang dalam eksplorasi ni, di mana Nina Bobo kan, semua orang tahu mana Abu ni adalah orang kata orang dalam industri di Malaysia ni. Jadi Amba pun ada juga buah-buah segang dia tu. Jadi Amba fikir tak apalah, mungkin kita boleh mengeratkan silaturahim antara sesama kita ni lah. Jadi pada masa tu Abu ada khabar dia nak mari ke Terengganu ni lah, untuk dia ada buat rakaman di Kuala Berang rasanya untuk segmen Lapapo Production, mana review makanan lah. Dan pada masa tu juga dia kata boleh tak Amba ni cari beberapa tempat untuk dia melakukan aktiviti eksplorasi di Kuala Terengganu. Jadi masa tu memang Amba pusing, sangat-sangat pusing, di mana 2-3 hari jugalah Amba cari tempat yang Amba tak pernah explore lagi di negeri Kuala Terengganu ni. Dan pada masa ni lah Amba cuba mendapatkan bantuan daripada salah seorang admin Experience Terengganu, ataupun dikenali sebagai Bert lah. Bert ni memang orang kata kalau Amba jumpa cari tempat-tempat, Amba akan tanya dan minta bantuan daripada dia. Dan alhamdulillah kita ada jumpa 2 tempat yang berbeza, di mana satu tu ada satu camp yang terbiar dan yang kedua adalah resort yang terbiar. Jadi benda ni walaupun tempat dia tu tak lah sebesar dekat negeri-negeri lain, tapi itulah saya cuba buat yang terbaik untuk buat rakaman di negeri Terengganu Darul Imam ni. Jadi masa saya dah survey beberapa tempat ni, agak orang kata adalah keistimewaan di beberapa tempat ni, di mana yang pertama Amba pergi survey tempat di resort ni di Kuala Berang juga. Resort ni memang orang kata nampak je biasa, tetapi kalau kita mari pada waktu malam memang sangat-sangat luar biasa, dan gangguan yang kita terima pada malam tu memang jahat. Kalau benda tu terakang lah, tapi video di resort tersebut
Abu Mamu dia minta izin lah daripada saya dan Mak Yu untuk khaskan kepada supporter yang melanggang YouTube channel dia. Jadi Amba kata tak ada masalah, itu hak Abu, bukan hak Amba lah. Cuma dia kata rakaman di camp yang terbiar tu dia akan memberi tontonan secara percuma kepada supporter dia dan kepada supporter Amba lah. Jadi pada hari yang kedua saya minta bantuan daripada Berk atau admin Experience Terengganu ni. Dia bawa ke satu tempat di mana camp yang terbiar sangat jauh daripada penempatan kampung. Sangat-sangat jauh. Maknanya dalam hutang tu kena tepui kelapa sawit dulu, dan di hujung tu adalah baru kita nampak camp yang terbiar ni. Kalau nak ikutkan di antara jarak dengan penduduk kampung tu lebih kurang dalam 10 ataupun 11 kilometer. Jauh jugalah tu. Maknanya kalau jadi napa-napa memang orang kata mampu kerah lah. Jadi pada malam tersebut saya bersama dengan bekas tenaga pengajar untuk dia bawa ataupun survey beberapa lokasi di camp yang terbiar ni lah. Dan apa yang diceritakan oleh tenaga pengajar tersebut, memang pada waktu dulu memang sangat banyak kejadian-kejadian ataupun gangguan-gangguan yang diterima oleh pelajar-pelajar pada waktu tersebut. Maknanya orang banyaklah dia nampak ni, dia nampak tu, hak mana kena rasuk apa semua, sangat-sangat banyaklah gangguan yang diterima pada waktu dulu. Jadi masa kita tengah survey tu, Amba pun kecut perut juga. Dah kita tengah sambil-sambil jalan dia duduk cerita. Sampailah pada ujung sekali, pada bahagian Wirawati, pada bahagian orang Puang ni, di mana ada satu blok tu kebetulan pula masa tu hujan yang sangat lebat. Memang kecut perut Amba masa tu. Bunyi hujan tu yang orang kata boleh buat Amba ni debor. Amba tak tahu sebab apa Amba rasa gitu pada malam tu. Jadi Amba pun stay dekat bahagian tu. Jadi masa tu Mak Yu duduk kat belakang sikit lah. Dia orang kata skorden dekat tikat, dia nak tengok kenapa ada dalam tu. Tapi dia tak buka pintu. Memang pintu tu tertutup rapat lah. Dan pada masa tu juga Amba tergerak hati untuk masuk ke bahagian depan tu, di mana ada dom orang Puang. Tapi pada malam tu Amba rasa sangat berat lah. Maknanya naluri Amba kata ni jangan pergi lah. Jangan pergi pada waktu malam tu. Beberapa kali lah Amba paksa, mana boleh tak aku nak masuk. Jadi berat je nak masuk. Jadi Amba kata okey tak apa lah, kalau berat gini tak apa. So kurang-kurangnya kita mari dah dan kita memberi dah salam perkenalan. Dan pada masa tersebut juga tenaga pengajar tu dia ada kabur lah, di mana dalam ni ada beberapa dom dan ada beberapa laluan, dan di mana salah satu dom yang berada di dalam tu sangat, orang kata memang hotspot lah, memang hotspot gila. Jadi pada malam tu memang Amba tak berganjak daripada tempat yang Amba duduk tu. Jadi pada masa tu jugalah Amba buat sedikit rakaman lah pada malam tersebut. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okay, sekarang ni Amba berada di sebuah lokasi yang agak orang kata mempunyai kisah-kisah mistik. Dan sekarang ni sebenarnya Amba berada di camp mana? Di Bukit Cado. Tetapi kita tak tahu lagi sama ada progres untuk kita lakukan aktiviti eksplorasi ini bersama dengan seseorang yang dirahsiakan. Tapi tengoklah, kita akan cuba usahakan yang terbaik untuk semua supporters. Dan sangat mengejutkan apabila tenaga pengajar tu dia mengambil gambar Amba ketika Amba tengah buat rakaman. Dan pada masa tu juga apabila Amba tengok gambar tu, seolah-olah muka Amba ni orang kata buruk, macam orang tua, dan nampak hidung Amba tu macam macung. Amba ni tak macung, walaupun kadang-kadang orang kata hidung Amba ni macam Syahrukh. Tapi pada malam tersebut sangat-sangat lain rupa Amba. Rupa Amba ni tak ada berapa comel mana, tapi lah dalam gambar tu nampak orang kata nampak tua sangat. Nampak buruk sangat. Jadi lepas pada kita beredar di kawasan kamp PLKN ni,
dan kita interview lah, tanya jaga yang bekerja di kawasan tersebut, dan memang dia diakui lah. Kadang-kadang dia pun ada terima gangguan di mana dekat pos pengawal dia tu dia ada letak TV, tapi bila dia tubik luar mungkin dia rasa jaga ni dah isap okok, cuma dia duduk luar. Tapi bila dia masuk ke dalam pos tersebut, dia orang kata terkejut lah, sebab TV dia tu tiba-tiba terbuka sendiri. Jadi dia kata kerek sangat benda ni laku. Tapi jaga situ, nama dia apa dengan Apok kenapa tak tahu, memang orang kata hati kering jugalah. Kalau hamba memang tembok lagi dulu kali dah. Tapi orang kata yelah, niat dia tu orang kata nak cari rezeki. Jadi sampailah pada hari yang kita nak buat aktiviti eksplorasi ni. Tapi sebelum tu hamba nak khabar lah, di mana tempat ni ataupun camp ni memanglah dia terbiar, tetapi masih lagi di dalam orang kata bawah jagaan beberapa pihak lah. Dan kita pun meminta kebenaran untuk membuat rakaman dan untuk diletakkan di dalam media sosial YouTube. Alhamdulillah, pengurusang camp ni dia membenarkan kita, tetapi kita pula kena pandai-pandai lah. Tak perlulah kita sebut nama secara detail, tempat dia. Dan sebab itulah kalau tengok dalam rakaman tersebut, kita start tu orang kata tengah jalan tu. Maknanya depan-depan tu kita tak buat rakaman, sebab kita kena orang kata privacy sikit lah. Okey, jadi pada malam tersebut, bila Abu dia pun dah sampai di Kuala Berang, saya dan Mak Yu pun berangkat dan tunggu geng-geng Nina Bobo ni di sebuah kedai. Dan apabila Abu dah sampai, dan kita berbincang lah sedikit sebanyak tentang perjalanan aktiviti kita pada malam ni. Tepat pada jam pukul 10 malam, kita terus meneruskan perjalanan ke kawasan tersebut. Pada waktu malam, orang kata memang jahat jalan ni, ya Allah. Gelap gugup. Dok nampak benda dipenuhi teki kanan tu dengan orang kata dengan kelapa sawit. Memang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat gelap. Nampak tak? Nampak. Kalau hamba seorang tu memang budak pergi lah. Tengok pula Mak Yu tengah bawa kereta tu. Kadang-kadang tengok Mak Yu, kejut tengok muka Mak Yu masa tu. Jadi lepas tu kita pun sampai di camp tersebut dan kita menghubungi jaga untuk dia mari buka pintu lah. Dan pada masa tu juga orang kata kebetulan hujan dan tim Nina Bobo dia sedang melakukan persiapan lah sebelum kita terus masuk untuk menjalankan aktiviti eksplorasi pada malam tersebut. Perjalanan pertama ketika kita membuat rakaman eksplorasi, orang kata baru kita jalan dalam 2-3 langkah baru, di mana Ustaz dan Jarvis rasanya lah, antara dua orang ni dia terdengar seakan ada suara yang mengganggu pendengaran mereka pada masa tu. Tapi masa tu hamba, Abu dan Mak Yu dan Apek memang tak dengar langsung. Sebab masa tu kita tengah sembang. Jadi dia mendakwa dia ada terdengar satu suara, tetapi bila mereka cek futih-futih dia tu memang tak ada. Jadi dia dengar pada alam nyata je. Dalam rakaman dia tak dengar. Kali ni kita punya seram mungkin kurang sikit lah, sebab kita confident ada orang yang berani kat sini. Jangan cakap macam tu. Kita biasa je, kita biasa. Okey, jom kita pelan-pelan jalan sambil-sambil kita sembang lah. Okey, bismillah. Jadi kita pun teruskan perjalanan dan saya bawa ke satu tempat di mana surau ni penuh berlakunya peristiwa yang sangat menyeramkan lah bagi tenaga pengajar yang berkongsikan pengalaman pada malam tersebut, di mana terdapat orang kata pelajar ni dia kena rasuk dan dia berdiri tegak di depan surau ni. Jadi bila salah seorang cikgu tu tanya, buat apa sini? Jadi budak ni dia memberikan jelingan yang sangat tajam. Jadi
Amba faham dan Amba tahu dah orang kata situasi tu guna. Dan masa tu jugalah dia khabar minta pulangkan anak dia. Rupa-rupanya ada salah seorang pelajar tu dia orang kata ambil sesuatu barang di tempat yang orang kata dekat belakang tu kot, belakang hutang ke kerana gitulah. Hamba pun tak ingat mana dah, tapi jadi budak tu dia ada ambil barang lah, mungkin batu ke pokok ke, Allahualam, saya pun tak ingat dah. Kisah yang cukup menyeramkan lah, di mana cikgu memanggil nama si Fulan ni, dan dia memberi satu jelingan yang cukup tajam. Adakah itu bunyi burung? Saya terganggu dengan bunyi tu. Sangat terganggu sekarang ni. Aku sangat terganggu. Dia serius cakap bunyi ni macam aim dekat kita macam tengok apa dengar. Pakai lampu kita mungkin. Aku tak pernah dengar bunyi burung lah. Semalam pun dia macam ni. Macam ni tak? Jadi pada masa kita berada di lokasi di surau ni, hamba tengok kelihatan Abu ni dia sangat orang kata gelisah dan debar apabila dia terdengar bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi burung. Kadang-kadang bunyi tu orang kata yalah, kita berada di situasi tersebut, kita tahu bunyi tu bunyi burung. Jadi pada malam tu walaupun bunyi burung, kita ada suluh, kita tak nampak sebarang burung. Okey, tak apalah, mungkin burung, betul lah burung. Tapi memang bunyi dia tu sangat orang kata menimbulkan rasa keseraman pada malam tersebut. Jadi hamba tak kata bunyi tu benda gitu tau. Yelah, memanglah orang kata nak burung, betul lah burung. Tapi disebabkan kita berada di situasi tersebut, kita berada di tempat tu, dengan bunyi dia tu orang kata menimbulkan rasa keseraman dia tu. Jadi pada masa tu, masa tu hamba buat tak tahu je, sebab pada malam yang hamba memasang jejak di tempat tu pun memang adalah bunyi-bunyi yang kita dengar dalam rakaman tim Nina Bobo ni. Jadi masa kita teruskan perjalanan dan saya bawa dia ke bahagian bilik-bilik tidur tenaga pengajar ni, dan saya ada masuklah ke satu blok mungkin ni blok kuliah lah, di blok kuliah. Tetapi sebelum kita nak masuk tu memang hamba, kalau tengok dalam rakaman tu, hamba jadi macam seria. Jadi hamba senyap, hamba diam. Sebenarnya pada malam tu masa kita nak dalam perjalanan tu, hamba rasa macam berat dia tu sama macam kita pergi memasang jejak tu. Rasa macam sangat tak selesa lah. Kata tempat ni memang orang kata memang boleh tahan sungguh ni. Dah dalam hutang dah. Macam-macam lah boleh berlaku. Burung bunyi-bunyi yang pelik dan perasaan yang sangat pelik lah. Dia nak kata memanglah seram, tapi pelik yang aku susah nak cerita. Dan aku tapi dalam masa sama aku tengok Oris dia relax, dia tenang ya. So kita tumpang ketenangan dia. Kita tumpang ketenangan dia. Jadi pada masa tu juga hamba orang kata masa sebelum kita masuk ke dom tersebut, kita ada take file, kita rehat dulu sekejap dan kita ada berbincang lah. Dan pada masa tu juga hamba khabar ke diri hamba, jadi aku ni kalau kita ni serius sangat ni, sebab kita tahu konsep tim Nina Bobo ni dia serang plus lawak. Jadi konsep hamba pula dengan Mak Yu ni sekadar merasai suasana malang, maknanya lebih kepada ke arah serius lah ketika waktu malang. Jadi kita gua-gua tu biasanya pada waktu siang. Jadi pada masa tu hamba khabar ke diri hamba, tak boleh buat gini, kita tak boleh sebab kita kolaborasi. Dan hamba ambil keputusan untuk buat konsep win-win situation. Anda cakap putih dah lah ni. Jadi hamba buat 50 konsep hamba dan 50 hamba ambil daripada konsep tim Nina Bobo, supaya dalam rakaman tu orang kata seimbang. Sebab itulah dalam rakaman di tim Nina Bobo ni pada permulaan tu hamba kelihatan agak serius lah. Agak serius dan terlalu fokus dengan apa yang kita nak buat pada malam tu. Jadi bila hamba buat 50-50 ni, barulah rakaman tu orang kata seakan seimbang. Konsep hamba pun ada, konsep tim Nina Bobo pun ada. Jadi pada masa hamba masuk dalam dom yang pertama tu, di blok yang pertama tu, rasanya tempat di camp ni Mak Yu lah dia agak
banyak gangguan yang dia nampak dan dia dengar. Di mana pada dom ni, pada blok ni, Mak Yu dia khabar dia mendakwa ternampak ada salah satu pintu di bilik air terbuka dengan sendiri dan dia tertutup. Perasaan seram tu yang semakin naik lah. Kenapa gerak? Itu gerak kat mana? Kat mana? Ruang tengah. Ruang dia. Oh, Kejap. Pintu lah. Pintu lah. pintu yang mana? Pintu yang mana? Ha. Pintu tandas. Dan hamba tak tahulah, mungkin benda tu buka pintu dan dia tengok Mak Yu dia tutup balik kot. Mungkin lah. Mak Yu kan presiden entiti Malaysia. Jadi masa hamba, bila Mak Yu ni, bila dia kata dia nampak ataupun dia dengar, hamba boleh kata yang 100% hamba percaya. Sebab Mak Yu ni dia orang kata manusia yang paling dok pandai nak nipu dan di antara manusia yang paling jujur lah. Dia biasa. Ya. Kalau Mak Yu dia cakap sesuatu, itu adalah 100% perkara yang betul-betul yang dia nampak. Sebab dia tak ada apa-apa macam kita apa kan. Apa yang dia nampak tu adalah memang percaya 100%. Jadi pada masa tu hamba ambil keputusan tak apa. Waktu tu kejap lagi. Jadi kita pusing dulu. Kita pusing ke blok di depan dia tu dan kita terus menuju ke pintu bilik air tu. Di mana kalau kita pergi kan orang kata nok sangat kita cari benda-benda gitu tau. Jadi kita ambil suasana malang tu, pada malam tu kita raung apa semua. Jadi kita pergi ke bilik air tersebut. Jadi hamba pun kadang-kadang kecut perut juga nak buka tu. Jadi bila hamba buka dan hamba pastikan benda tu selamat, dan hamba pun masuklah ke dalam bilik air tersebut. Tapi bila hamba masuk dan hamba fikir balik, kalau Mak Yu nampak pintu ni terbuka dan tertutup semula, hamba cari lubang-lubang angin. Tapi memang tak ada. Aliran udara tu orang kata adalah masuk, tapi orang kata halus sangat. Sepoi-sepoi Mak Yu orang panggil. Jadi kalau udara yang masuk tu dia akan berjaya menolak ataupun membuka dan menolak pintu tu balik. Mungkin ada sesuatu yang sangat berbeza lah. Tapi tak apalah, kita mari tepat dia kan. Benda tu orang kata sekadar dia memberi peringatan lah untuk kita jaga diri baik-baik dan jaga adab sebaik yang mungkin. Jadi lepas tu bila hamba dah keluar, kita teruskan perjalanan ke bahagian tempat tidur tenaga pengajar ni, di mana masa hamba buat memasang jejak tu, dalam gambar tu kita boleh tengok muka hamba jadi lain sikit lah. Jadi masa hamba sampai di tempat tu, sama juga hamba rasa macam mula-mula hamba pergi memasang jejak. Berat dan rasa sangat dok selesa. Dan pada masa tu juga, di depan blok tenaga pengajar ni tidur, orang kata blok yang kedua lah. Masa hamba pergi memasang jejak tu, hamba terdengar orang ketuk pintu daripada dalam tersebut. Jadi masa kita memasang jejak tu, Mak Yu dengan tenaga pengajar tu dia dok dengar. Tapi hamba dengar, tapi hamba dok sedap nak khabar. Hamba takut jadi panik lah. Hamba takut jadi lain pula. Jadi hamba buat senyap gitu je lah. Dan macam hamba khabar tadi juga, masa memasang jejak ni, hamba kata tadi Mak Yu berada di belakang dan dia skodeng dekat tingkap tu tak. Jadi dia tak buka pintu. Dia tak buka pintu, dia hanya tengok melalui tingkap. Tapi pada malam tu bila kita mari, hamba rasa sangat terkejut lah. Sebab pintu di bilik tu dia terbuka. Tunjuk gambar tadi tu. Berdiri dekat abu tu. Tak betul ke? Yang semalam tu, dalam ni memang kita tak dapat. Tapi apa yang pelik, pintu tu terbuka. Pintu mana yang terbuka tu? Itu buka ke? Terbuka. Dan semalam apa yang ada cerita tadi yang dengar bunyi ketuk tu, pintu ni. Seorang dah? Ketuk dari dalam tu, ketuk dari luar tu macam mana? Dari dalam. Ketuk dari dalam. Tapi tak try buka tengok. Tak try. Bermakna adakah ada orang mari ke tempat ni, dia buka pintu tersebut? Sangat-sangat mustahil lah bagi hamba kalau ada orang pergi ke tempat itu dengan seorang diri ke apa benda ke, dia masuk dan syukur alhamdulillah Allah Ta'ala tak ada lah benda-benda orang kata macam
mak derak masuk ke apa benda tu tak ada, orang kata bersih lah, cuma heran lah juga macam mana pintu tu boleh terbuka. Kalau sebab masa hamba pergi masak jejak tu, dia pintu tu dia tertutup rapat. Kalau dia dok tertutup rapat tu, kita boleh kata ditolak oleh angin. Jadi ni macam dia tutup rapat tu, tapi hamba pun malah lah nak fikir dengan lebih lanjut lagi. Jadi hamba pun teruskan pergi ke belakang, bilik belakang tu, di mana di paling hujung di blok ni tenaga pengajar dia ada kabolah yang dia ada dululah, orang kata sering kali nampak kelibat, orang kata kelibat macam korang puang gitu, Allah alam lah. Sering lah tengok cerita ni. Jadi masa hamba nak melangkah ke bilik yang kedua tu, hamba sangat terkejut apabila saya seakan terdengar suara orang mendengus, macam orang nafas kuat. Jadi hamba pun hamba tengok kabur. Hamba takut dia, tapi lain. Orang kata dengus tu orang kata suara tu agak kasar dan garau. Jadi sebab tu hamba kejut. Macam feel kat sini ni macam. Dengar. Ada orang faham. Jadi hamba tengok Abu tengok pun hamba. Jadi masing-masing pengongang. Dan pada masa tu juga secara tiba-tiba Jarvis dia terkejut sebab dia terdengar seakan ada suara orang mengaji ataupun azan. Dengar apa? Aku dengar azan. Tak, macam orang mengaji ke apa? Bodoh ke? Tak. Okey, dah. Jadi masa tu kita cuba dengar. Memang tak ada sebarang bunyi sebab masa tu Jarvis ni dia pakai orang kata mic yang berkualiti lah. Jadi dia boleh ambil surrounding dan dia boleh tembak mana-mana yang dia nak dengar kawasan tu. Dan masa tu lah beberapa kali dia kata dia memang betul-betul terdengar masa akan ada orang mengaji. Jadi masa tu hamba kejut dah habis lagi, jadi Jarvis pula dengar. Masa tu habis meremang habis ni, kata biar betul ni tau. Sebab tadi ada dengar macam orang bernafas Dari arah mana? bulu. Hanya di sebelah kanan. Aku dengar lagi sekali. Bodoh. Tapi disebabkan hamba kata tadi win-win situation, hamba join lah suasana pada malam tersebut bersama dengan tim Nina Bobo. Jadi hamba kata biasanya kalau hamba dengar benda-benda gitu, hamba akan buat senyap ataupun hamba akan abaikan. Tapi malam tu untuk hamba hidupkan suasana dalam video tersebut, hamba takut jadi tak seimbang. Jadi hamba berkongsi lah, memang ada terdengar macam ada orang bernafas. Jadi bila kita masuk dan kita membuat rakaman dalam bilik tersebut, jadi saya ada ternampak lah ada surah Yasin yang kecil tu. Jadi saya ambil dan saya letak di tempat yang tinggi lah. Dan pada masa tu juga Abu dia menarik, dia macam tertarik dengan bilik ni dan dia tinggalkan satu kamera di sudut almari tersebut untuk dia rakamkan apa yang orang kata berlaku sebenarnya ketika kita berada di depan bilik ni. Jadi lepas pada kita round situ, kita terus pergi pada dom Wirawati, maknanya bahagian-bahagian orang puang ni lah. Jadi pada malam tu macam hamba khabar masa hamba masang jejak, memang hamba nak masuk ke tempat ni sebab yelah hamba rasa berat time tu. Jadi pada malam tu kita ada sedikit kekuatan lah. Kita ada sedikit kekuatan dan kita cuba meninjau dan merakamkan suasana malam di kawasan tersebut. Tapi bila kita masuk je ke kawasan tu, hamba ada nampak surat. Cuma mungkin surat lah aku, tapi hamba tak pergi lah sebab semok dia terlalu tinggi dan kita tengok tak ada laluang. Kalau ada laluang memang kita akan masuk. Kita bimbang binatang ni lah. Sebab selagi kita takut Mak Yun nusuk dalam semok-semok tu, dia buat kejut kita kan, ada sabuk. Kan tak sajinya kita masuk ICU. Jadi pada masa tu hamba pun masuk ke laluan tersebut dan nak pergilah ke blok ke belakang tu. Tetapi orang kata semok dia tu terlalu tinggi. Kadang-kadang para pinggang. Dan hamba cuba mendekati semok tersebut dan orang kata nak carilah sedikit laluan untuk kita masuk. Memang kita dah nampak di mana tempat ni ataupun kawasan ni memang tak ada orang pergi.
Memang tak ada orang lagi, tak ada kesan apa semua tu, tak ada. Jadi pada masa tu hanya satu dom sahaja yang kita boleh masuk untuk kita tengok apa yang ada di dalam dom ni. Jadi pintu yang pertama tu kita tak boleh nak buka, ketat sangat. Mungkin masa tu hamba kata mungkin berkunci lah kot. Jadi kita terus pergi ke bahagian belakang dan alhamdulillah kita berjaya membuka pintu dom tersebut. Bila saya masuk ke dalam tu, hamba tengok keadaan dia cukup bersih lagi. Orang kata aircon molek lagi, tilang, katil, gobok apa semua molek lagi. Jadi hamba tak tahu berapa lama tempat ni ditinggalkan. Hamba tak ingat lah. Mungkin hamba ada tanya Pak Cik tu, tapi hamba tak ingat dah. Jadi kalau nak ikutkan aktiviti camp tu lama dah beroperasi. Memang sangat-sangat lama dah. Jadi bila kita masuk ke dalam dom tersebut dan kita dah membuat tinjauan apa semua, kalau tengok dalam rakaman tu boleh tengok dah hamba dah sedap duduk dah. Hamba gelisah kali dah, kata kena dah aku malam ni kena dah. Jadi pada masa tu hamba orang kata tunggu je. Abu Mamu Kabor dia kata atas permintaan ni dia kata dia nak suruh hamba uji nyali. Dan atas benarnya permintaan ramai sangat ni, berjuta-juta penonton Nina Bobo dan OH nak sangat tengok OH diuji nyali dalam segmen Nina Bobo. Boleh, tak ada masalah. Apa jadi? Lari. Motor kita. Jadi hamba teragak-agak nak jawab sebab orang kata jelah kita tak pernah buat konsep uji nyali ni. Jadi hamba kata okey, tak ada masalah, boleh untuk kita menjayakan aktiviti pada malam tersebut. Tetapi hamba mengambil sedikit masa lah untuk membuat persediaan untuk diuji nyali di kawasan dom yang sangat-sangat berpenghuni. Kebetulan pula masa tu kru-kru Nina Bobo ni dia pergi ambil walkie-talkie dekat parking kereta tu, jauh jugalah ni nak jalan. Jadi pada masa tu dalam gambar ni hamba boleh tengok, hamba mengambil sedikit masa, hamba berbual kata dengan Abu. Jadi pada masa tu juga hamba terlintas ada satu idea di mana hamba tukar konsep uji nyali tersebut. Orang kata biasanya uji nyali ni orang kata dia nak test keberanian dia tau. Tapi pada malam tu hamba kata okey tak apa, aku buat uji nyali ni tetapi aku tukar konsep sekadar untuk melihat ataupun merasai sendiri bagaimana aku berada di situasi yang orang kata keseorangan. Dengan siapa aku perlu minta tolong dan dengan siapa aku perlu berserah. Jadi pada masa tu hamba fikir okey tak apa, biar aku duduk seorang pun aku nak tengok sejauh mana hubungan aku dan tawakalnya aku ni kepada Yang Maha Pencipta. Okey Wish, walkie-talkie kita okey berfungsi dengan baik. Kamera ada di situ. Baik. Sound OH berada di OH. Kami akan pergi ke tempat yang kita tinggal kamera tadi. Kita pergi duduk di sana lah. Mak Yo kena ikut kami lah. Mak Yo tadi duduk OH. Baik, okay. Baik. Apa-apa? Lari. Kau nak lari kat Terengganu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temu. Jom. Jadi pada masa tu bila dah diorang pun dah set up barang apa semua yang ditinggalkan hamba. Jadi pada masa hamba duduk tu, hamba berdoa lah. Hamba kata, ya Allah, aku ni seorang di sini. Orang kata, kalau jadi napa-napa pun tak ada orang lain dah aku nak minta tolong. Maknanya
memang orang kata memang aku serah diri 100%. Dan pada masa uji nyali ni juga hamba ambil pendekatan untuk hamba betul-betul menghayati dan mempercayai tentang orang kata kekuatan surah ataupun ayat kursi ni. Jadi 3 kali hamba baca dan hamba betul-betul menghayati ayat kursi tersebut, dan hamba belajar bagaimana kebergantungan hamba 100% kepada Allah Yang Maha Esa. Mula-mula memang hamba kata memang debar kecut perut apa semua, sebab ujung sekali tu kita nampak pula ada cermin. Hamba memang alahang dengan cermin. Memang alahang ada sejarah dia lah. Jadi hamba kata tak apalah, aku duduk seorang diri je ni, dan kenapa-napa aku tahu yang Allah tengok aku, dan aku cubalah untuk merasai pengalaman duduk seorang-seorang dan dengan siapa aku perlu meminta pertolongan. Tapi bila lama kelamaan tu, hamba rasa sangat lega. Hamba rasa sangat lega dan hamba rasa cukup tenang. Hamba rasa gini rupanya hamba ditinggalkan. Jarak Abu dengan hamba tu boleh katakan lebih kurang dalam 100 meter lah. Lebih kurang. Sebab masa tu Abu pergi ke dalam bilik yang dia tinggalkan kamera tu. Jadi tipulah kalau hamba kata hamba tak takut. Memang pada permulaan tu memang hamba rasa takut. Tapi bila macam hamba khabar tadi, orang kata kekuatan tu mari. Sebab kita tahu apa niat sebenar kita untuk uji nyali. Nawaklah kalau hamba kata tak ada apa-apa yang berlaku pada ketika hamba uji nyali tu. Memang dalam rakaman hamba kata boleh katakan memang tak ada dengar bunyi apa benda pun, memang tak ada. Tetapi apa yang hamba hadapi pada malam tersebut memang hamba tahu, dan hamba sangat-sangat rasa diperhatikan. Bukan orang kata sikit, orang kata memang dikerumuni ataupun apa? Orang kata dikerumuni ataupun dikelilingi dengan sesuatu yang sedang memerhatikan hamba. Sebab tu kalau tengok dalam rakaman tersebut, hamba dok gerak gimari pun, hamba hanya duduk sahaja. Sebab apa? Sebab niat hamba tadi itulah. Kalau hamba bangun, hamba jalan, orang kata konsep dia tu jadi lain lah. Bukan orang kata menghayati. Jadi disebabkan konsep hamba ni menghayati, jadi hamba duduk je diam-diam, dan hamba just tengok kiri kanan atas bawah sahaja. Dan masa tu ada jugalah terdetik dalam hati, maknanya kalau mu nak tengok je lah. Jadi selepas pada tu Abu ni dia kontak hamba melalui walkie talkie. 3 kali dia kontak hamba, 3 kali hamba kejut dengan walkie talkie tu lah. Secara tiba-tiba bunyi gitu. Set talk juga hamba. Tapi yang sebaik masa tu Abu dia cut sync tu. Kalau tak boleh tengok lah, hamba kejut. Orang kata set talk karung. Jadi masa Abu kata dia tanya ada apa-apa berlaku tak, memang hamba kata setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Walaupun hamba rasa ada benda-benda yang sedang memerhatikan hamba, dan ada juga terdengar seolah macam ada orang sedang berbual dan berjalan di depan pintu tersebut. Jadi masa tu dokkanlah hamba fikir dokkanlah set tim Nina Bobo ada dekat depan pintu ni dok, memang dok logik lah. Jadi hamba kata tak apalah, mungkin dia ada dekat-dekat ni je kot. Maksud hamba dia tu tim Nina Bobo lah, mungkin dia duduk di luar pintu ni je. Tetapi alangkah terkejut bila saya tengok rakaman yang sebenar, di mana memang tim Nina Bobo ni dia duduk di dalam bilik yang
tinggalkan kamera. Memang maknanya masa tu dia memang tinggalkan hamba seorang diri. Tetapi pada ketika saya uji nyali tu, benda ni hamba dok khabar kat Abu dan hamba ceritakan dalam video pengalaman ni. Kalau nak diikutkan, ketika hamba duduk tu di paling hujung yang berhampiran dengan dekat cermin tu, memanglah masa kejadian tu memang hamba ternampak ada sesuatu lah. Tetapi bila hamba tengok dalam rakaman yang Abu edit apa semua tu, dan editing dia juga mungkin terlepas pandang ataupun memang tak nampak langsung. Kalau diikutkan footage yang kita dengar ataupun yang hamba dengar pada uji nyali tu, mana dengar macam ada orang jalan ataupun orang berbual, kalau nak diikutkan hamba dengar dengan jelas. Tetapi footage yang ada pada rakaman kamera Nina Bobo ni, editor tu dia dok dengar sebarang bunyi. Itu orang kata perkara biasalah hok berlaku kalau ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi pada nak tunggunya tim Nina Bobo ataupun Abu Mamu mari ke tempat hamba tu, dia buat lambat-lambat jugalah. Hamba kata, boleh tahan awak-awak ni. Jadi, tapi apabila Abu tanya hamba, apa perasaan hamba pada malam tu, macam dalam video tu hamba kata cukup alhamdulillah lah. Hamba rasa cukup tenang dan rasa sangat tenang lah. Wish, Ya? kongsi sikit feel. Jadi boleh membelakang ni dulu? Boleh. Sebab sebelum ni Oi tak pernah buat aktiviti macam uji nyali. Tapi jadi malam ni memang Oi cabar diri Oi sendirilah. Kan, berkenaan dengan konsep apa yang Oi bawakan untuk melihat dan merasai suasana malam kan. Tapi alhamdulillah masa uji nyali Oi memang tenang gila. Tenang. Alhamdulillah kan mana. Dengar baik, Wish kata sebenarnya berlainan apa yang Wish rasa. Pasal uji nyali tenang gila. Tetapi bila setengah ada hamba tengok supporter yang memberikan komen, dia kata hamba ni buat ataupun cover padahal menakut. Orang kata cover buat berani. Kalau betul hamba ni takut, memang hamba tembak lari dah pada malam tu. Maknanya tak perlu dengar orang cakap. Maknanya hamba dengar je orang jalan tu, memang hamba tembak lari dah. Hamba nak kata bukanlah hamba ni berani sangat tak. Hamba ni ada juga buah-buah nakut dia. Tetapi macam hamba khabar tadi, atas niat kita baik akan jadi baik. Kalau kita niat tak baik, akan jadi tak berapa baik lah. Pada rakaman tersebut juga, kita boleh tengok footage daripada rakaman dalam bilik yang Abu tinggal tu. Kelihatan DJI Osmo Abu ni seolah-olah dia bergerak dengan sendiri. Seolah-olah macam ada orang yang menggerakkan kamera tersebut sebelum kamera tu terus dimatikan. Tetapi
perasan tak, di bahagian luar tu, dekat berhampiran dengan pintu tu, tak tahulah kalau mata hamba ni nampak ataupun sebaliknya, tetapi hamba ternampak seakan ada bayang hitam di bahagian pintu yang tersebut. Jadi Allahu alam, Allahu alam lah tu benda apa, ataupun tu dari segi bayangan ke benda, saya tak tahu. Cuma hamba just nak khabar je lah, mungkin sesuatu ataupun mungkin bayangan daripada lampu, Allahu alam. Jadi pada malam tu, lepas pada kita buat rakaman di camp tersebut, alhamdulillah lah, Abu pun orang kata dia dapat satu pengalaman baru, di mana sepanjang dia melakukan aktiviti eksplorasi ni, apabila dia berada di tempat tersebut, dia boleh katakan yang tempat ni memang dia tak pernah rasa lagi tahap keseraman ataupun tahap kesuraman tu. Dia kata tempat ni memang sangat-sangat lain, berbeza dengan sebelum-sebelum yang dia pernah pergilah buat aktiviti eksplorasi. Jadi pada malam tu segala penampakan memang tak nampak benda lah, tak nampak benda, cuma dia lebih kepada gangguan yang dari segi bunyi. Kadang bunyi tu, bunyi ni, macam-macam bunyi lah. Cuma ada ketika tu Mak Yu dia ada nampak satu susuk tubuh seakan dia berlari melintasi tempat tenaga pengajar tidur tu. Masa Mak Yu khabar tu memang orang kata kecut perut jugalah, debar jugalah, sebab Mak Yu khabar takkan dia nak nipu tak, memang dia tak akan nipu. Jadi dia khabar, okey, aku nampak ada orang berlari. Jadi hamba pun tengok-tengok, ya betul yo. Dia kata memang betul, memang jelas dia nampak. Jadi pada malam tu orang kata lak Mak Yu lah, orang kata lak Mak Yu ataupun rezeki Mak Yu pada malam tu. Dan mungkin orang kata benda tu lari sebab dia nampak Mak Yu pun. Orang kata cikgu disiplin mari, memang ditembur lagi. Tapi alhamdulillah lah, segala aktiviti pada malam tu berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Alhamdulillah kita juga dapat menikmati dan merasai suasana malam yang cukup-cukup terbaik. Tetapi pada masa di tempat ini, tim Nina Bobo dia orang kata tak sampai lagi, orang kata tahap nak merasai dan menikmati seperti mana konsep yang kita buat. Semuanya berubah apabila kita berada di lokasi yang kedua, di resort yang sudah terbiar, di mana di tempat ni mereka melakukan sesi stay down. Dan ketika itulah orang kata ada pandangan dan pendapat daripada tim Nina Bobo sendiri. Tapi hamba tak boleh nak cerita lagi sebab kawasan tu ataupun video rakaman tu dia buat khaskan kepada supporter yang melanggar YouTube tim Lapapo Production ataupun orang kata dari segi Nina Bobo. Jadi setakat ni itu sajalah perkongsian pengalaman ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi bersama dengan tim Nina Bobo X dan bersama dengan Mak Yu. Dan hamba mewakili daripada sekali dengan Mak Yu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Nina Bobo kerana sudi berkolaborasi bersama dengan kita yang tak seberapa, yang orang kata ada banyak lagi kelemahan yang perlu kita baiki. Dan insyaAllah ada masa lagi kita akan pergi ke Penang untuk melakukan aktiviti eksplorasi di kawasan yang berada di orang kata dekat Penang itu. InsyaAllah kita doakan supaya virus COVID-19 ni terus lenyap daripada muka bumi ni untuk kita meneruskan aktiviti eksplorasi secara kolaborasi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi setakat ni hamba akan stop kongsi pengalaman di camp yang terbiar ni, dan saya akan cuba minta izin daripada Abu Mamu untuk menceritakan sedikit pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di resort yang terbiar tu. Kalau Abu kata boleh, bolehlah. Kalau Abu kata tak boleh, tak bolehlah. Kita kena hormati sebab tu orang kata hak dia. Dan untuk pengetahuan semua juga, hamba dan Mak Yu ni orang kata joint venture tim Nina Bobo. Segala rakaman, segala editing semua daripada